Alam tarau anna Allah sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wala huda wala kitabim munir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Terima kasih pada mengurusi majlis, pada seluruh ahli-ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan pegawai-pegawai masjid, tuan-tuan dan puan-puan. Mudah-mudahan dirahmati Allah. Alhamdulillah, saya bergerak dari rumah saya tadi jam 5 petang dan saya sampai ke sini hampir-hampir maghrib. Di Lebuh Raya tadi hujan lebat, kereta banyak, jam, aksiden pun ada, tak nampak pun, gelap, lebat hujan. Dan sebelum datang tadi sempat buka televisyen, tengok cerita Melayu pun ada, cerita Hindustan pun ada, cerita Korea pun ada, sukan pun ada sukan apa nama, hoki. Seronok lah tengok televisyen ni. Kemudian duduk dalam kereta tadi tuan-tuan, saya pasang klasik nasional. Guru hebah tu pasang macam-macam jenis lagu lah. Seronok lah, macam-macam jenis lagu ada. Agak-agak kalau kita boring, kita boleh buka Mutiara FM. Kalau rasa-rasa boring lagi, boleh buka National FM. Alhamdulillah. Dan bila masuk pulau tadi, seperti biasalah, naik jambatan yang kedua, kereta tak banyak sangat banding berjambatan pertama. Masing-masing dengan kereta masing-masing. Masuk kawasan ni lagi, jam pula. Ada orang isi minyak di petrol pump, ada orang yang masuk pusat membeli belah, ada yang singgah makan kedai nasi kandar. Masuk dalam kawasan masjid, ada yang baru sampai, ada yang buka gerai nak berniaga, ada adik yang berlari sebab hujan, ada makcik yang baru sampai, ada abang yang lambat sampai sebab isteri masuk dulu, dia cari parking. Masing-masing dengan urusan masing-masing. Tuan-tuan, begitulah kehidupan kita sehari-harian, masing-masing dengan urusan masing-masing. Persoalan dia, kalaulah kita mati, adakah urusan-urusan yang saya sebutkan tadi berhenti disebabkan kita meninggal? Kereta di Lebuh Raya semua stop, berhenti semua. Awak Haji Dollah meninggal, yang isi minyak dekat petrol pump tak jadi isi. Awak Haji Dollah meninggal, semua diam. Iyakah? Radio berhenti, televisyen berhenti kalau kita meninggal. Iyakah? Tak. Hang meninggal lah hang. Hidup kami macam biasa. Yang makan mi kari macam biasa, yang makan mi udang Sungai Dua macam biasa, yang makan mi udang Juru macam biasa, yang beratok nasi kandar kayu macam biasa, yang main bola macam biasa, yang main hoki macam biasa, orang politik macam biasa, duk gaduh siang malam, yang di rumah isteri masak macam biasa, yang menega buka kedai pun macam biasa, televisyen pun daripada cerita Hindustan sampai cerita Korea dia pasang macam biasa. Tak terkesan pun dengan sebab kita mati. Tak jadi apa pun pada dunia ni. Habis mati tu jadi pada siapa Ustaz? Pada diri kita. Hang seorang lah tanggung apa yang jadi mati ke hang. Tuan-tuan ingat bila kita mati ni, dunia ni berhenti lah. Nak bagi penghormatan kepada kita, nak jaga kita dalam kubur, dah. Dunia terus berjalan. Yang buat kerja terus buat kerja, yang makan terus makan.
Anak ambil cuti 2 hari, lepas tu kerja balik. Isteri teriak 3 hari, lepas tu gelak balik. Suami 3 jam je teriak, lepas tu senyum balik suami tu. Tak ada apa. Habis tu siapa yang terkesan dengan kematian kita? Kita sendiri yang terkesan. Apa yang kita buat dalam dunia, kita yang tanggung sekarang. Kita yang menghadapi dalam kubur bagaimana gelap, bagaimana sempit, bagaimana keadaan sunyi di dalam kubur. Kita seorang yang menghadapinya. Orang lain tak ambil tahu. Orang lain dalam dunia dia tanya, ada buat tahlil tak? Kena pula ustaz kata tak ada bid'ah, lagi tak ada tahlil. Orang habis-habis kuat tanya, bila nak tempah batu nisan tu nak lagu mana? Yang tu orang tanya. Yang anak pakat tanya, mak macam mana tanah ni? Duit ayah lagu mana? Pencen ayah lagu mana mak? Mak dia kata lagu rock, lagu mana apa? Yang tu orang tanya. Yang lain-lain tuan-tuan duduk dalam kubur, tak ada apa dunia. Dia tak jadi apa pun dengan kita. Sebab tu tuan-tuan, yang kita nak menghadapi kematian, kita seorang. Yang nak menghadapi soalan malaikat muka nakir juga, kita adalah seorang. Yang nak dihisap dalam kubur juga, kita adalah seorang. Yang nak mendapat nikmat ataupun siksa dalam kubur juga, kita adalah seorang. Kalau begitu, kenapa tidak membuat persiapan untuk menghadapi hari perseorangan itu? Kenapa hari ini masih lupa dan alpa bahawa kita satu hari nanti akan duduk seorang-seorang dalam kubur, tak ada siapa pun peduli pada kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, inilah dia perkara yang mesti kita tempuh, perkara yang mesti kita jumpa, perkara yang mesti kita temui. Sama ada kita dulu atau dia dulu. Kalau kita dulu, dia kemudian. Kalau dia dulu, kita lepas dia. Pendek kata tuan-tuan, mesti jumpa. Tuan-tuan, persoalan dia, bagaimana kita menghadapi saat kematian itu? Bagaimana tuan-tuan? Sebab itu digambarkan kepada kita oleh Nabi SAW. Kalaulah kamu dengar jeritan mayat yang diusung pergi ke kubur, pengsan kita. Ni adik-adik ni, ada lagi yang belum masuk jawi dah? Belum masuk jawi belum? Dah teriak kata. Teriak masuk jawi. Dia tak jawab, dia teriak. Baru nak masuk jawi, satu kampung lari. Tok Mudin hambat, tok ketua kampung hambat, tok imam hambat. Takut masuk jawi. Bayangkan tuan-tuan, kalau masuk jawi pun manusia takut, bayangkan masuk kubur. Yang masuk jawi lari, dia boleh lari keliling merata. Tapi kalau masuk dalam kubur, mayat tu nak lari pergi mana? Nak lari pergi mana? Handuk dalam tu. Sebab tu digambarkan oleh Rasulullah, kalaulah kamu dengar jeritan mayat yang diusung pergi ke kubur, pengsan kita yang dengar. Sebab tu nikmat Allah Ta'ala dia bagi pada kita, dia tak bagi dengar. Dia tak bagi dengar. Kalau dengar tuan-tuan, pakat tak menikah semua. Makan nasi pun dah. Sebab tu saya suka kalau mayat yang diusung pergi ke kubur, diusung. Dulu-dulu mana ada van mayat, usung pergi kubur, bawa keranda. Saya suka style lama, sebab dia memberi insaf pada orang yang tengok. Yang duk main dam dekat kedai, berhenti main dam, tengok mayat diusung. Yang duk sidai kain dekat penyidai tu, makcik mana tu pakai kemban, tengok-tengok mayat diusung, lari menyorok dengan sepatik. Budak-budak yang main bola tu berhenti tengok mayat diusung. Yang naik kereta berhenti tepi jalan, dia bagi mayat lalu dulu. Yang naik motor pun dandan pelan motor, bagi mayat lalu dulu. Pasal duk tengok mayat. Tambah-tambah mayat tu pula duk dalam keranda tak bertutup, terjuntai pula tangan dia, lagi orang takut tuan.
Sekarang ni pula mayat mana ada orang nampak, kereta ke apa bala ke, ada orang ke, tak ada orang ke dalam van mayat, dia peduli apa? Cermin gelap pula, lagi tak ada apa. Lepas ni tuan-tuan, van mayat tuan-tuan tu keranda buah atas van, anak beranak duduk dalam van. Biar orang hidup nampak satu hari nanti hang jadi lagu tu hikmah dia diusung mayat tu, hikmah dia. Yang kedua, Nabi gambarkan apa? Kesakitan mati tu. Kalau kita kena hirih dengan pisau sekali ni tuan-tuan, 200 sakit dah. Hirih ni sakit dah. Bayangkan 300 tetakkan pedang, disiat kulit hidup-hidup. Bandingan kematian punya sakit, benda yang akan jumpa pada kita. Tapi sayang tuan-tuan, kita digambarkan bahawa mati tu ialah macam-macam. Sebab hari ni manusia dia lebih terpengaruh dengan drama dan filem. Dia terpengaruh dengan drama dan filem. Saya duduk dekat airport Ipoh nak pergi ke Singapura. Jadi bila duduk tunggu flight tu, satu Cina main jumpa saya. Dia kata, "You Ustaz Kazim kah?" Saya kata, "Ya." Saya peminat you kalau sudah jodoh. Kita laki bini anak-anak semua minat sama you. Taklah tinggal punya seronok. Alhamdulillah, terima kasih. Saya pun selfie dengan dia. Lama nyimbang tuan-tuan, dia tanya saya, "Ustaz lah, orang Islam kalau mati memang seksa?" Tak ada, tak tahu saya, tak dengar cerita pula. Mayat jadi hitam, keluar ulat, kubur jadi sempit, tayar van mayat pecah 4-4. Itu macam kah orang Islam mati? Saya tanya, apa saya faham tanya. Kita orang Cina taklah itu macam mati-mati elok saja, tak ada itu mayat jadi hitam berulat, tak ada. You tengok mana tu ke? Rupanya dia tengok tanah kubur. Tiap-tiap minggu mayat jahat tuan-tuan. Maka dia kata, takut anak saya takut Saya kata, betul juga. Tak masuk Islam kalau orang tengok tanah kubur tuan-tuan. Pasal dia duk tengok bangsa dia mati, tak ada jadi macam tu. Tetapi hak cerita orang Melayu mati ni, lah hak keluar ulat membelik dia, mayat jadi terbeliak mata lah, apalah, kerah matu lah apa, korek kubur kecil, korek lagi kecil lagi, banjir pula dalam kubur tu. Saya kata, tak apa, nanti saya cakap kat Tok Hadi, bagi mati tu seronok. Macam kita pergi Mekah, berapa ramai yang takut pergi Mekah? Pasal digambarkan, ni kalau pergi Mekah kita tak nampak Kaabah. Tahu jenis-jenis tak tahu lah. Masa aku pergi hari tu, dia tak nampak Kaabah. Tak tahu. Ada seorang tu pula gila, elok masuk dalam Masjidil Haram, gila. Aku rasa kalau hang pergi, hang pun gila. Memang tak pergi hamba Allah. Cubalah kita cerita bahawa seronoknya tuan-tuan pergi Kaabah, ziarah, tawaf. Seronoknya mati tuan-tuan. Ni tak. Mati digambarkan sampai semua orang takut pada mati tuan-tuan. Sedangkan kematian bagi orang beriman adalah permulaan pada kehidupan yang sangat baik pada dia. Tuan-tuan, sakit mati memang sakit. Kalau Nabi Muhammad pun ambil air daripada tangan dia ni, dicelup, didoakan dia, Allahumma inni a'udzubika min ghamaratil maut. Kalau Nabi Muhammad pun sakit ketika nak menghadapi kematian, takkan kita tak sakit? Nabi dan Rasul pun akan disoal di hari kiamat, takkan kita tak disoal? Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-A'raf, fala nas'alanna allazina ursila ilaihim wala nas'alanna al-mursalin. Allah tanya kepada Nabi dan Rasul. Allah tanya. Kalau Nabi dan Rasul pun ditanya oleh Allah, takkan kita tak ditanya?
Tuan-tuan, yang ketiga, gambaran apa tuan-tuan? Nabi sebut mati ni ialah pemutus kelazatan dunia. Pemutus. Nabi sebut kepada kita bahawa mati ini, nikmat dunia ni habislah dengan sebab mati ni. Betul tuan-tuan. Tetapi bila kita buka dalam surah Al-Munafiqun ayat 10, Allah Ta'ala maha baik. Dia bagi tahu pada kita pula apa yang kita cakap bila kita nak mati. Saya sebut pada tuan-tuan tadi, orang kita ni dia terpengaruh dengan filem, drama. Apa yang dia tengok dalam drama, yang tu yang dia faham. Apa yang kita tengok dalam filem? Nombor satu, orang kaya jahat. Orang kaya jahat. Berpuluh-puluh tahun disebarkan dalam wayang, dalam TV, orang kaya jahat, orang kaya sombong, orang kaya belagak, orang kaya jahat. Tak percaya tuan-tuan tengok cerita penarik beca tahun 56. Siapa jahat? Orang tua Marzuki jahat. Tak percaya tengok antara dua darjat. Siapa jahat? Engku Mukri dengan Mak Nispu Tengku Pa tu. Tak percaya tengok ibu mertuaku. Yang jahat siapa? Orang kaya, Nyonya Mansur. Tuan-tuan tengoklah, sampai sekarang yang jahat siapa? Tan Sri, Datuk Sri, Datuk. Tak percaya tengok drama pukul 7. Yang jahat tu semua Datuk. Yang baik siapa dia? Yang malah, yang miskin, yang tu baik. Amran cerita penarik beca tu malah, duk kerja tarik beca je di malah. Ghazali cerita antara dua darjat, malah duk teriak kat tingkap, duk teringat kat makwu dia. Malah kerja naik berjambang. Yang ni bagus. Yang hak malah tu siapa dia tu? Cerita Kasim Selamat tu bagus. Tak erti nak buat kerja apa, duk main muzik je. Agak-agak tak erti apa, duk teriak lalah mata buta. Bagus dia ni. Sampai pergi ambil cocok gerpu pun bagus lagi. Ni pemikiran kita dibawa oleh drama. Yang kedua, mak tiri jahat, bapak tiri jahat. Siapa ajak? Drama. Daripada zaman Nurmadiah dulu, asal mak tiri jahat. Hari ni kalau adik-adik ni, kalau pak dia duda nak nikah dengan mak tiri, tobat lahum untuk main hasut. Esok dapat mak tiri hampa tahu lah, dia cubit perut hampa. Mak nak menikah dengan pak lain pula, pak tiri main tok dua hasut pula. Esok pak tiri hang cucu api rokok pada muka hang. Pakai tak menikah nak. Pasal drama duk cakap pak tiri jahat, mak tiri jahat. Padahal realiti dia tuan-tuan, berapa ramai orang kaya baik. Berapa ramai orang kaya buat masjid, berapa ramai orang kaya buat surau, buat sekolah, tolong anak yatim, main iftar bulan Ramadan orang kaya sedekah, main kapek dia sedekah, main nak buat ekon dia sedekah. Tak pula digambarkan orang kaya tu baik. Dan tak digambarkan pula pak tiri tu baik, mak tiri tu baik. Tak buat pula drama pak tiri baik. Yang jahat mak mertua jahat, pak tiri jahat, mak mertua jahat. Bapak saya meninggal tahun 73. Pak saya meninggal tahun 73. Umur saya 8 bulan. Pak meninggal. Umur saya tahun 77, 4 tahun, 3 tahun tuan-tuan, mak saya menikah lain. Mak saya menikah lain dengan satu anak muda, 10 tahun muda daripada mak saya. Mak saya 36 tahun, janda, anak 7. Nikah dengan pak tiri, umur 10 tahun muda. Bila saya dah besar, saya tanya pak tiri saya panggil dia Abah. Abah, pasal apa nikah dengan mak 10 tahun tua, anak ramai tu 7. Dia kata sebab Abah nak cari pahala bela anak yatim. Sebab tu Abah nikah dengan mak hang. Dia tak pernah pulas telinga tu. Tapi tak ada pula orang nak buat drama. Yang ketiga, kita kadang-kadang terpengaruh dengan drama. Tambah-tambah kalau mak hero nak mati,
Mak hero nak mati, hero mai dekat mak dia. Mak dia kata kat hero, Adnan, kau kahwinlah dengan Latifah. Kau kahwinlah dengan Latifah. Mak pun mati. La ilaha pun mati. Oi, senang sungguh mati tuan-tuan. Tu drama. Tapi dalam Quran Allah Ta'ala bagi tahu lain. Bila kita nak mati, ada dua benda kita minta dekat Allah. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Rupa-rupanya orang yang nak mati ni Allah Ta'ala bagi tahu. Orang bila nak mati dia minta pada Tuhan, ya Rab, wahai Tuhan, laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Tuhan, kalaulah boleh tangguhkan sekejap kematian saya. Minta sekejap je lagi, tolonglah jangan matikan saya lah. Saat je lagi, tangguh saat. Saya nak buat dua benda Tuhan. Fa asaddaqa, saya nak sedekah wahai Tuhan. Dan saya nak buat amalan soleh wahai Tuhan. Wa akum minas salihin. Rupa-rupanya tuan-tuan, orang yang nak mati ni, dua benda ni dia nak buat. Pertama apa dia? Sedekah. Kedua apa dia? Amalan soleh. Kalaulah mayat-mayat dalam kubur tu tuan-tuan boleh hidup balik, apa yang mereka nak buat? Dua benda ya, sedekah dan amalan soleh. Kalaulah orang yang sakaratul maut boleh dipanjangkan umur dia, dua benda je dia minta nak buat. Pertama apa dia? Sedekah. Dan yang keduanya amalan soleh. Dia tak teringin pun nak tengok Manchester lawan dengan Everton. Dia tak teringin pun nak main Facebook tuan-tuan. Dia tak teringin pun tuan-tuan nak main Twitter. Dia tak teringin pun tuan-tuan nak pergi lepak main karaoke kedai tom yum. Tak. Yang dia teringin nak buat dua ya, sedekah dan amalan. Kalau dah macam tu Tuhan bagi tahu orang nak mati dia nak buat dua benda ni, pasal apa kita tak membuat dua benda ni? Adakah kita nak tunggu dekat nak mati baru nak buat? Adakah begitu? Tuan-tuan cubalah tengok dalam Quran. Bermula daripada surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Surah Al-Baqarah. Cuba tuan-tuan tengok. Allah Ta'ala sebut orang yang bertakwa tu siapa? Percaya pada benda gaib. Kedua, mendirikan salat. Yang ketiga, menafkahkan hartanya pada jalan Allah. Cuba buka dalam ayat lain, surah Ar-Ra'd ayat 22. Walladzina sabaru batigha'a wajhi rabbihim wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah ulaika lahum uqbad dar. Orang yang bila ditimpa masalah dia buat empat benda: sabar, semayang, mensedekahkan hartanya ketika susah, ketika dia sembunyi atau secara terang-terangan, dan yang keempat menolak kejahatan orang dengan kebaikan. Pembalasan mereka mesti baik. Tuan-tuan buka dalam surah Ali Imran 133 134. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu u'iddal lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Cepat-cepatlah kamu bertaubat, disediakan pada kamu syurga seluas langit dan bumi, disediakan bagi orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Orang bertakwa ialah orang yang memberi ketika senang, ketika susah, ketika gembira, ketika sedih, dia memberi. Berapa banyak ayat suruh kita sedekah tuan-tuan? Bermula daripada surah Al-Baqarah sampai juzuk 30. Sedekah, 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 infak, infak. Kenapa ada begitu banyak ayat infak yang Allah Ta'ala sebut? Itulah yang nak menolong kita ketika sakaratul maut. Itulah yang nak menolong kita ketika duduk dalam kubur. Itulah yang nak menolong kita di padang mahsyar. Nama dia apa? Sadaqah.
Tapi orang ramai yang nak sedekah. Kata saya pun tak juga. Getah tengah murah, hampa masa ni lah hampa main minta sedekah. Kelapa sawit tengah jatuh harga ni, hampa main minta sedekah. Aku pun tak ada. Tengah-tengah bulan hampa mai lah kutip derma. Ai, subhanallah. Tak. Saya kemarin tuan-tuan, malam-malam di Senawang, dia buat kutipan derma untuk surau. Yang kutip derma besar-besar 3 orang besar-besar ni. Manalah tinggi-tinggi 2 kaki setengah ni, mana orang nampak kan? Saya kata bulan lepas saya kutip derma untuk satu madrasah di mana tu. Depa duk usung tabung tu, ada satu hamba Allah tu. Dia buat bodoh tuan. Tak masuk pun duit dalam tabung. 2 hari lepas tu meninggal kan. Jadi tuan-tuan, kalau tabung lalu tuan-tuan buat bodoh ya. Kalau rasa nak meninggal buat. Tak pernah faham, tak faham sudah tuan. Yang boleh duk tolong kita dalam kubur waktu nak mati, nama dia sedekah. Sampai Allah bagi soalan bocor pada kita. Orang yang sakaratul maut, mabuk nak mati tu, dia minta pada Tuhan, cuma kita tak dengar. Minta nyawa, aku nak sedekah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tuan-tuan, ada Allah Ta'ala sebut dalam Quran, bila kita ni ada masalah. Pagi tadi saya sampai dari Senawang pukul 8.30. Habis 8.30 saya mengajak di sekolah. Saya habis mengajak, datang orang daripada Rawang nak ambil gambar. Bawa anak, bawa isteri ambil gambar. Tak ada apa Ustaz, saja main melawat sekolah Ustaz nak ambil gambar. Saya pun buat piece ambil gambar. Saya masuk dalam pejabat saya, ada sepasang suami isteri mai. Pengurus saya kata, Datuk, orang ni hajat sangat-sangat duk teriak nak mai jumpa Datuk. Saya tanya, ada temu janji tak? Dia kata tak ada. Kami dah kata dah, Ustaz sibuk. Dia kata nak mai juga. Duduk teriak dua orang. Saya kata mai masuk. Panggillah masuk. Bila masuk tuan-tuan, dia peluk saya lelaki. Tangan belah kiri ni lembek. Dia peluk. Teriak. Siapa ni bang? Duduk. Isteri dia kata, Ustaz, suami saya ni mengidap satu penyakit yang orang lain tak mengidap. Sakit apa kak? Dia kata suami saya ni penyakit saraf dia mengecikkan otot. Otak jadi kecil, tulang jadi kecil, badan jadi kecil, semua jadi kecil. Dan setakat ni Ustaz, doktor kata tak ada ubat lagi Ustaz. Saya tanya dekat dia, abang kerja apa? Rupanya abang ni tuan-tuan pelayan seorang sultan. Sultan pergi mana-mana, dia tukang hidang pada sultan, dia tukang jaga sultan. Sultan bagi cuti suruh berubat. Ustaz, saya susah hati Ustaz. Doktor kata saya tak ada ubat dah Ustaz. Saya ada lu teriak. Patutlah kuat teriak tuan. Tak ada ubat kata doktor. Saya cakap abang, yang tak ada ubat mati. Yang tak ada ubat tua abang. Yang lain tu ada ubat abang. Insya-Allah. Mati tak ada ubat, tua tak ada ubat. Saya bila tengok spotlight ni tuan-tuan, saya teringat masa buat rakaman TV. Ni rakaman TV ni kira spotlight ni biasa. Kalau spotlight hak saya duk buat rakaman TV 4 jam 5 jam tu duk suluh muka. Duk suluh muka jadi pinau mata ni. Sebab tu kadang-kadang bila TV tak panggil saya masuk, saya syukur tuan-tuan. Muka saya tak rosak dengan spotlight. Sat-sat pakai bedak, sat-sat pakai bedak nak lawan cahaya. Yang solek saya tu kadang-kadang pondan, kadang-kadang laki. Hak pondan tu lemah. Saya buat jauh lagu tu. Satu juru solek saya tanya mak andam. Bukan mak andam, pak andam. Saya kata dekat dia, abang,
Hero Hindustan tu nama dia, Tamil tu nama dia Rajinikan. Rajinikan. Kabale tu nama dia Rajinikan. Dia tu dah 65 tahun. Pak siapa bila berlakon muka ni tegang semua ni. Tegang semua ni. Dia kata, ustaz, hero Hindustan ke, hero Tamil ke, hero Hollywood ke, depa ni tua-tua. Rambo, Stallone tu tuan-tuan, umur 70 lebih dah, tapi bila berlakon muka tegang, apa depa buat? Depa tarik yang kendor ni tak ke dalam. Kulit tu depa tarik, depa buh gam. Tu yang nampak muka tegang. Tu dia. Padahal berkedut 1000 tuan-tuan. Tapi bila berlakon, cuba tengok Rajinikan tu, boleh pair dengan Aishwarya Rai lagi. Punya mudanya, rupanya depa tarik hak kendor tu, tarik letak, himpun buh gam, kemudian solek di bawah tak nampak. Bila buka-buka tu tua balik tuan-tuan. Rajinikan tu buka rambut botak licin tuan-tuan. Subhanallah. Saya cakap tuan-tuan, tua tak ada ubat, mati pun tak ada ubat bang. Penyakit abang ni ada, sabar. Habis-habis saya kata macam ni abang, InsyaAllah petang ni hujan. Abang tak ada air hujan. Bawa mai dekat saya, hari Rabu saya free, hari Selasa saya tak ada, hari Rabu insyaAllah saya ada. Bawa mai dekat saya air hujan tu, kita buat air hujan saja ke ustaz? Hak tu sudah. Abang banyak tanya, hari saya minta air salji payah pula. Orang kita ni suka tanya macam-macam. Dah orang kata air hujan. Hak tu saja ke ustaz? Baik saya minta saya lagi, air lagi payah pula. Saya kata buat mai air hujan, kita buat. Dia pun ambil dalam poket, salam dengan saya. Apa benda ni abang? Sedekah kat ustaz. Tak mau. Hadiah kat ustaz. Tak mau. Saya nak tolong. Tak mau. Ustaz, saya dah niat daripada rumah nak sedekah untuk ustaz. Tak mau. Isteri dia kata, tak apa kalau ustaz tak mau, masuk pada sekolah. Sekolah tak apa. Tuan-tuan, badan dia mengecil, kepala dia mengecil, otak dia mengecil, semua badan dia jadi kecut. Penyakit ni dia kata dalam Malaysia ni 2 orang je kena. Pun masih ada niat nak sedekah tuan-tuan. Saya kata saya tak mau, pakai untuk abang sakit. Saya dah niat. Tuan-tuan, inilah perangai orang Islam di Malaysia. Ni nama dia air mineral, anak degil. Dia pergi jumpa Tok Imam. Tok Imam tolong baca doa sah, anak saya degil. Tok Imam pun ambil baca, puh kiri puh kanan, taik babi usul lengan, jempis. Yang tu bukan salah lah tuan. Dia pergi baca doa terang hati, Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha' wa huwal qawiyyul aziz. Baca nah. Sat lagi pak tu bagi. Tak mau. Ambil lah niat hadiah. Nah bagi tak apa, boleh bagi. Orang Malaysia macam tu lah tuan-tuan. Salah ke perbuatan? Salah ke? Tak. Itulah sifat orang yang baik. Dalil surah Ali Imran 134 tadi. Manusia yang baik itu siapa? Manusia yang baik ialah alladzina yunfiquna fis sarra wad darra. Orang yang bersedekah, yang memberi ketika dia suka, ketika dia seronok, ketika dia senang, dan memberi ketika sedih, ketika susah, ketika payah, dia sedekah. Bagus. Yang kita buat kenduri selalu, anak masuk universiti, anak masuk maktab, anak dapat kerja tetap, kita buat kenduri. Pasal apa tak buat kenduri? Anak kena tangkap polis, hisap dadah. Tu nama dia darra. Buatlah kenduri. Malang kemarin polis main tangkap, biru kawasan rumah tu, lampu polis main biru. 2 hari dia jumpa Tok Imam, Tok Imam malam ni baca doa selamat sikit. Pasal apa? Anak nak masuk jawi ke? Tak bidin tu kena tangkap pula. Awak biasa hisap dadah.
Orang masjid mai 40 orang baca doa selamat. Nuri apa ni? Anak ada isak dada tangkap. Oh. Pernah tuan-tuan buat, sedangkan dalam Quran cakap buatlah. Susah hati buat supaya Allah tolong. Tok Imam pun doa, ya Allah, mudah-mudahan anak dia berubahlah dalam lokap tu, ya Allah, hai. Berubahlah dekat QNK tu, ya Allah, hai. Berubahlah perangai dia dalam pusat serenti tu, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Takkan Tuhan tak makbul? Dan lepas-lepas kenuri tu tak ada siapa kutuk dia lah. Dengar cerita anak dia nak tangkap isak dadah, anak dia jangan cakap banyak, makan kenduri rumah dia tu cakap banyak, makan kenduri ambil kutuk-kutuk apa jenis orang, tak ada siapa kutuk tuan-tuan ni. Itulah asal dia. Waktu seronok pasal apa? Buat kenduri. Cucu saya buat kenduri beranak saya, cucu yang ke-14 tu yang buat akikah. Mak dia apa semua, pak dia semua tak dan saya buat, kita Tok Wan dia kita buat lah. Cucu ke-14 tu haji 14 Ustaz oi. Pasal apa yang buat hakikah? Pasal hang seronok. Buat kenduri sambut hari jadi, buat kenduri setahun dah cucu sambut hari jadi. Pasal apa hang bagi orang makan? Anak yatim panggil bagi makan cucu setahun hari jadi hari ni buat kenduri. Salah ke? Tak salah, suka. Tengok-tengok mati pula, cucu meninggal. Pasal apa tak boleh buat kenduri? Panggil orang kampung mai makan. Anak saya meninggal aksiden, jatuh jambatan Pulau Pinang, aksiden. Oh tak boleh, bid'ah. Hai, pasal apa bid'ah pula? Tadi Allah kata orang yang baik ialah orang yang bersedekah kalau dia suka, dan orang yang bersedekah kalau dia ditimpa musibah. Dia panggil anak yatim, dia panggil orang masjid bagi makan, tolonglah doa untuk arwah anak saya. Salah ke? Itulah dalil dia. Bersedekah, yang tu yang boleh tolong dalam kubur. Hari ni tuan-tuan, berapa ramai ustaz cakap tak boleh, tak boleh. Tuan-tuan ingat, orang hidup saja gaya nak doa, orang mati tak perlukan doa? Saya ulang balik ni tuan. Adakah kita hanya perasan bahawa hanya orang hidup saja yang perlukan bantuan daripada Allah? Adakah orang dalam kubur tak perlukan bantuan? Yang dalam kubur tu lagi-lagi perlukan bantuan. Tolonglah. Kalau aku boleh hidup, aku nak buat. Tapi dia dah mati. Kita lah yang tolong buat pada dia. Subhanallah tuan-tuan. Ini kekuatan sedekah. Bukan setakat dia bagi kebaikan pada yang hidup, yang mati pun dapat manfaat. Sebab tu Nabi sebut kepada kita ada 7 benda yang walaupun kita dah mati, pahala dia masih berjalan. Apa dia? Ilman 'allamahu wa nasyarah. Ilmu yang dipelajari dan disebarkan. Tuan-tuan tuntut ilmu dan tuan-tuan sebarkan ilmu, tuan-tuan dapat pahala berpanjangan walaupun dah mati beribu tahun. Yang kedua, wa mushafan warathah. Mushaf Al-Quran yang kamu wariskan, kita dapat pahala berpanjangan. Duk sedekah kat tahfiz, buat mahat tahfiz, budak-budak hafal Quran, wakaf Quran masjid. Yang ketiga, wa masjidan banahu. Masjid yang kamu buat, wakafnya berpanjangan. Yang tu yang boleh tolong. Yang keempat, apa dia? Sungai, parit yang kita airi supaya mengalir sungai, pahala berpanjangan. Yang kelima tuan-tuan, pahala yang berpanjangan itu apa? Rumah yang kita bina untuk orang-orang yang fi sabilillah, ibnu sabil, musafir. Buat rumah tumpangan untuk orang musafir. Orang macam saya ni tuan-tuan 24 jam duduk berjalan. Besok saya petang kat hospital Pulau Pinang pukul 2, malam pun kat hospital Pulau Pinang. Hari Rabu dekat Masjid Timah Matampau.
Hari Khamis saya di Keluang Johor, hari Jumaat saya di Kuching, hari Sabtu di JB. Saya duduk di mana? Saya duduk di hotel lagi banyak daripada duduk di rumah. Di rumah jarang duduk, hotel lagi banyak duduk. Yang paling saya takut hari ni tuan-tuan, kebanyakan hotel ni, elok kita nak naik hotel jumpa tapak kaki tu, menyala-nyala pula tapak kaki tu. Orang sakit lutut, sakit urat banyak zaman lah ni. Nama dia rumah masaj. Nak naik hotel jumpa tapak kaki lu. Kita bukan kuat iman tuan-tuan. Duk tengok lu pakai skirt, tak tengok membazir pula. Susah hati. Kalaulah setiap masjid buat rumah tumpangan, rumah untuk orang musafir, yang Nabi cakap tu pahala besar tuan-tuan. Yang nak ziarah orang sakit di hospital tinggal di masjid, yang nak pergi kenduri kahwin pengantin bertandang di masjid, bertanggak di masjid. Yang kelima, yang keenam kata Rasulullah, doa daripada anak yang soleh. Dan yang ketujuh, pahala yang berpanjangan ialah wakaf yang kita buat. Daripada 7 benda yang berpanjangan pahala, 5 adalah sedekah. 2 datangnya daripada ilmu, datangnya daripada anak. 5 lagi daripada sedekah. Kalaulah kita dah tahu bahawa sedekah itu menyelamatkan kita daripada kubur, fitnah kubur, kenapa yang kita kedekut untuk bersedekah? Kenapa? Sebab tu saya suka mengajak pada tuan-tuan untuk berwakaf, bersedekah. Tuan-tuan tak payah susah hati. Kalau tuan-tuan bersedekah, Allah mesti tolong tuan-tuan. Dalil surah Ar-Ra'du ayat 22. Ni yang datang malam ni semua ada masalah. Semua ada masalah. Masalah suami, masalah isteri, masalah anak-anak. Ni adik-adik ni pun ada masalah. Nak kerja apa sok dia buat ni? Yang tua-tua pun ada masalah. Masalah apa? Tak ada masalah. Masalah dia tak ada masalah. Gila duk berjalan tak ada masalah. Kita pula masalah duk tengok dah. Masalah duit, masalah kesihatan. Saya habis maya asar tadi, tak ada nak pergi salam, telefon duk bunyi. Baca doa bunyi lagi. Apa pula lah, nombor mana pula ni? Ya, Assalamualaikum. Ustaz Kazim ke ni? Ya. Saya Datin Sri Doktor dok. Oi, panjangnya gelaran. Apa masalah Tin? Ustaz, teriak pula dah. Lambatlah aku nak bersiap. Dia kena kanser, darah tinggi, kencing manis, jantung dah operate, dan doktor diagnose baru ni dia kena kanser tahap 4. Tolonglah Ustaz. Saya nak pergi jumpa Datin, saya sibuk Datin oi. Kalau Datin free, Datin mai lah jumpa saya. Saya ada hari Rabu ya pagi, mai lah. Tak ada siapa nak bawa kereta. Duk teriak pula dah tuan-tuan. Anak takkan tak ada. Anak pun sibuk Ustaz oi. Laki mati dah. Oh sudah tuan-tuan. Masalah besar orang tua ni. Allahu Akbar. Semua orang ada masalah. Jadi Tuhan bagi kepada kita penyelesaian, 4 penyelesaian kalau tuan-tuan menghadapi masalah. Penyelesaian pertama, bila ada masalah, sabar. Sabar. Ada masalah, sabar. Ada satu ustaz, anak dia tak ada lubang punggung. Doktor nak operate, nak bagi keluar punggung, keluar najis. Doktor nak operate jantung pula. Saya pergi ke Seremban ziarah anak dia. Sabarlah ustaz. Nak buat macam mana? Anak dia sekarang dah setahun lebih dah.
Masih duk pakai tiup lagi. Doktor tak boleh korek lagi punggung dia. Duk pakai tiup najis ni. Mak ni berhenti kerja sebab duk bela anak. Tu satu, Allah Ta'ala uji sabar. Belum masuk lagi tuan-tuan yang anak dia. Tuan-tuan pernah dengar tak yang budak ni jantung di luar? Duk nampak jantung ni ngak jantung di luar. Belum lagi cerita anak cacat, bukan seorang, 5 orang. 5 anak dia cacat. Yang ni saya jumpa di Langkawi. Pak dia kata, Ustaz Kazim kan ni? Ya. Hei, Ustaz Kazim ni. Pakat peluk pak dia. Mak dia tak peluk. Lepas tu mai anak dia. Hei, ni salam ni Ustaz Kazim hak TB. Anak dia cacat. Oh, sudah saya kata. Liu meleleh ni hak keras. Saya pun peluk. Dia ambil tangan saya ni, dia cium. Ustaz tak ni kan apa budak syurga. Liu meleleh ni. Salam lah tak. Pasal apa? Pasal lepas dia salam, orang lain pula salam. Apa yang penting kerja sama. Faham tak faham sudah. Habis gitu. Mai seorang lagi anak dia, 3 laki-laki 2 perempuan, semua spesies lagu tu. Loh, orang kampung tuan-tuan oi, jumpa saya melawat dekat muzium 3D ke apa nama, muzium duk gambar orang duk gambar Firaun lah apa semua. Saya kata abang sabar. Sabar tak apa, Tuhan bagi rezeki kita, tapi esok depa duduk dalam syurga, depa tak cacat lagu ni. Alhamdulillah. Tak ada langsung muka malu, muka nak marah, sabar. Tak ada saya abang, anak-anak ni anak syurga bang. Tak ada saya abang, dia duk abang dah. Depa ni pakai syurga kita tak tahu neraka syurga. Dia pula gelak kat kita tuan-tuan. Yang anak-anak dah dikompom 5 syurga. Tuan-tuan susah hati apa? Sabar je lah. Sabar. Saya pergi ceramah dekat satu bangunan paling tinggi di Malaysia. Bila buat sesi soal jawab, Ustaz, ya, soalan. Okey. Saya tak pernah minta Allah ciptakan saya. So, kenapa Allah ciptakan saya? Dan kalau saya tak semayang pula, saya masuk neraka. Apa ni? Saya tak minta pun dicipta. Tuan-tuan, berdesing telinga ni. Kalau saya pegang mikrofon lagu ni, saya baling kat dia. Tak, saya tak minta pun dicipta. Kenapa Allah buat saya? Bila Allah buat, kalau saya tak semayang, saya masuk neraka. Saya tak minta pun. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan jadi saya, tuan-tuan nak kata apa? Kalau otak tu tandanya tuan-tuan tak sabar. Sabarlah. Sekarang ni pahaman liberal banyak. Liberal, otak dia rasa otak dia lebih bagus daripada Tuhan. Sebab tu hari ni ada lawyer yang kata syurga ni bukan hanya untuk orang Islam, syurga ni juga untuk orang kafir. Dia tak jumpa kot surah Ar-Ra'd ayat 35. Allah Ta'ala sebut orang kafir pergi mana, orang beriman pergi mana. Terang-terang Allah Ta'ala sebut. Dalam Al-Baqarah pun sebut nu'iddat lil kafirin, disebut terang-terang. Sabar tuan-tuan, ada masalah apa pun sabar. Relax. Saya pergi satu tempat ceramah, duduk dalam hotel dah, semayang semua dah, nak turun pergi dah, mereka telefon ustaz, tak payah main ustaz, awak arahan batal pula. Oh ya, tak apa, saya balik. Duduk mengamuk saya pak. Orang kata balik start kereta, jom balik. Yahoo, driver seronok balik awal. Saya senang. Orang panggil mai, orang tak panggil duduk rumah. Orang tak pergi ceramah balik. Susah apa? Orang bagi sagu hati ambil. Orang nak bagi berapa terpulang. Kalau bagi tak cukup, jemput lagi mai tak mai dah. Susah apa?
Tak jadi susah mana kita. Jadi sebab tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan di sini sakit, sabarlah, dia mesti ada ubat. Sakit mati tak ada ubat makcik oi. Ada satu perempuan kena kanser. Dia kata, ustaz tolonglah, saya takut. Jangan takut kak, takut dia nak operate. Jangan takut, nanti dia buh bios, dia kak tak sakit lah. Saya masa buat jantung hari tu, doktor tanya, nak full ke nak separuh bios? Saya cakap full. Full macam servis kereta pula, full servis, tak sedap langsung, senang. Bios tak sakit. Doktor bios tu main dekat saya, encik ustaz mau tanya, ada kencing manis kah? Ada. Darah tinggi? Darah tinggi tak ada. Jantung ada? Jantung ada. Wah, macam mana mau operate you ada sakit? You tanya jantung ada, saya cakap ada jantung ada. You tak tanya sakit jantung. Dia tanya kat saya, jantung ada? Ada jantung, tak ada mampu. Bila nak dioperate tuan-tuan, dia kata, encik ustaz dalam kiraan 10 you sudah tidur. Tak ada 10 kita mengucap la ilaha illallah, tak sedang tu. Sedang daripada usul atau buat lah. Agak-agak dalam kubur boleh dah bila malaikat tanya minta ubat bios. Marabuka. Sat bios. Full. Tuan-tuan ingat boleh ke dalam kubur minta bios? Sebab tu penyelesaian dalam dunia banyak orang boleh tolong, tapi dalam kubur tak ada orang tolong. Belah kasihan pun tak ada. Malaikat bukan kenal. Ni Ustaz Kazim ke? Malaikat main tanya, muka nakir duduknya bang, ini bukan penceramah tu ke? Dia kalau ada jodoh. Saya minat kan hau. Ada malaikat macam tu ke tuan-tuan? Dah, senyum pun dah. Kita ni kalau makcik perempuan tua, kita kesian. Malaikat dalam kubur tak ada. Siapa Tuhan hang? Jawab. Dia tak ada tuan-tuan. Sebab tu dalam dunia kalau ada masalah, tak sebesar masalah dalam kubur. Masalah dalam dunia ni boleh selesai. Sebab tu yang kita kena hadapi ialah sabar dan cari penyelesaian. Ustaz, suami saya pukul saya ustaz. Tiap-tiap hari dia pukul ustaz. Pergi ustaz sana sabar, pergi ustaz sini sabar. Cuba ustaz kena pukul dengan suami saya, ustaz boleh sabar? Sabar tu bukan tadah muka makcik oi. Pukul sabar, pekak makcik kan, kena sepak kan. Pergi je buat agama minta cerai makcik oi, itulah sabar. Terus ambil tikam pergi potong dia, pergi ambil gunting pergi potong hak dia pula, tak usahlah. Suami bagi tahu lihau abang menikah lain dah. Asah gunting malam tu. Malam tu laki tidur ada lagi, bangkit pagi ustaz tak ada. Menjeritlah rumah sakit. Ketua kampung main duk suluh subuh-subuh. Tak ada dah mak dia buang habis dah hang punya ni. Tak pernah faham, tak faham tu dah. Tu imam main suluh. Tak dapat selamat lah. Sabarlah makcik oi. Sabar. Pi pejabat agama, makcik pi minta cerai. Saya tak tahan ni. Ni laki saya ni duk pukul saya. Saya nak minta elok-elok ni. Nak mengadu. Dah habis. Cukup edah 3 kali suci makcik, nikah lain. Lepas ni kalau boleh cari hak tak ada tangan. Nang, tak pukul edah. Kalau boleh tangan dua-dua tak ada. Dia tak sepak lah. Lawan, tampak ikut, kata suami. Isteri jawab, tangan pun tak ada, tampak orang. Selesai masalah. Yang kita duk susah hati buat siapa? Duduk cemen jumpa saya ni, isteri kuat belete, saya tak tahan pergi cerai lah.
Saya naik kapal baru lepas ni tuan-tuan, saya naik kapal, naik cruise. Turun Pulau Pinang, cok masuk balik dalam kapal. Daripada Port Kelang pergi Phuket, turun JT Penang ni. Penang Port ni. Tak turun pun pasal saya ada ceramah. Semua kena turun, pergi cok kat immigration, tu naik balik. Tuan-tuan tahu ada satu soalan. Satu makcik tu tanya, satu pakcik tu tanya, saya tak tahan dengan bini saya, Ustaz. Semua tak kena, Ustaz. Bagi salah, tak bagi salah. Sabarlah bang, oi. Mungkin Allah Ta'ala nak bagi isteri macam tu supaya dia hapuskan dosa bang. Sabar. Saya tak sabar, Ustaz. Kalau tak sabar, bercerai. Mai kawan ni pula, Ustaz. Makcik ni, anak makcik menikah kat Siam. Suami makcik tak tahu. Habis tu suami makcik kata kalau makcik keluar pada rumah jatuh, kalau nak jumpa anak tu dia tak mengaku anak dah. Takkan tak jumpa anak, Ustaz? Oh, anak kita. Tapi dia kata kalau keluar jatuh talak. Kalau keluar pergi jumpa anak, macam mana, Ustaz? Keluar pergi, keluarlah pergi jatuh talak, rujuk balik, apa masalah? Ustaz, suami saya kata kalau hang keluar kot pintu tu jatuh talak. Dia kata keluar kot tingkap tak jatuh, makcik. Tak, kalau gitu keluar kot tingkap. Apa masalah? Habis-habis kuat makcik, oi abang, oi, kalau makcik kuat beletel, cerai. Dah, tutup buku. Hang duk beletel kan, kita cerai. Lepas tu nikah lain. Kalau boleh cari habisu. Senyap, ajak makan pun senyap. Ajak makan senyap. Susah apa? Abang-abang kalau tak jumpa di sekolah saya berlambak abang, janda-janda ramai umur 69, 74. Pi lah. Nombor 1 Allah kata sabar. Tak usah jadi apa-apa. Nombor 2 Allah kata semayang wa aqamus salah. Bila tuan-tuan menghadapi masalah solat, ni anak-anak kita ni, kalau saya jadi cikgu sekolah mereka, saya tak rotan. Yang mana degil-degil ni saya buat semayang sunat duha, wal fajri wal duha wal asri. Cuba tuan-tuan tengok ni, wal fajri wal duha wal asri. Ada 3 waktu yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Pertama wal fajri, subuh. Yang kedua wal duha, pagi. Ketiga petang. Antara kehebatan waktu ialah sebelum subuh yang kita panggil sebagai fajar. Berapa ramai yang semayang fajar? Yang kedua sunat duha. Di sekolah saya tu semua budak-budak tahfiz kena semayang duha. Makcik-makcik pondok kena semayang duha. Melembutkan hati. Ini bila ada masalah pergi Jabatan Pulau Pinang, duduk tepi jabatan, hantu laut duk panggil, terjunlah mai, terjun. Cuba pergi semayang. Kalau orang buat jahat pada tuan-tuan, kalau orang fitnah pada tuan-tuan, tuan-tuan hanya perlu sembahyang saja. Lain Allah Ta'ala jaga. Yang ketiga kata Allah yang menyelamatkan kita bila kita ada masalah, apa dia? Wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah. Kamu sedekah sama ada secara sembunyi atau secara terang-terangan, Allah tolong kamu. Tuan-tuan cuba tengok muka saya ni, muka banyak masalah. Macam-macam masalah Ustaz Kazim ni. TV tak boleh masuk. Memang tak boleh masuk tuan-tuan. Oi, saya besar, TV tu nipis. Nak masuk lagu mana? Adakah saya susah kalau TV tak panggil saya? Tak. Astro panggil elok, TV3 panggil elok, tak ada apa. 2 minggu lepas mereka umum Ustaz Kazim tak boleh keluar TV. Tak apa, saya senyum. Alhamdulillah. Saya tulis dalam Facebook rasa nak menangis pun ada.
Gambar tu bukan gambar saya menangis. Gambar tu saya duduk kat studio TV pukul 5 pagi. Saya ceramah di Pulau Pinang, balik ke rumah sampai pukul 12.30. Tukar baju, ambil baju, pukul 1 saya PKL Glen Mary Shah Alam, sebab siaran langsung pukul 6.30 pagi. Saya sampai pukul 5 orang tak ada lagi. Saya dengan driver saya tertidur situ. Driver saya ambil gambar, saya tidur. Sementara nak tunggu siaran langsung, tanyalah ustaz. Macam itulah rakaman TV, tuan-tuan. Orang KL tak apa. Ni saya duk Ipoh, malam tu ceramah di Penang. Penang nak pergi KL tu, Shah Alam. Gambar tu saya bubuh dalam Facebook saya. Duk tidur lagu tu. Bukan saya teriak pasal apa tak masuk TV, tak apa. Tak ada apa. Lagi bersyukur pula boleh saya tidur lena, tuan-tuan. Kalau tidak, daripada Ipoh nak masuk pukul 7. Hai, dia kata, ustaz, bayaran kencang. Mai ikut saya, kencang ke ribut? Ke sayup-sayup ke sepui-sepui bahasa? Tuan-tuan ingat masuk TV tu bayaran banyak duit ke? Oh, tak lah tuan-tuan. Kalau nak kira duit, tak masuk pun tak apa. Ada siaran TV dia bagi kita 150 tu pun 3 bulan baru dapat. Dapat 150 tu kira bagus ya. Ada hak bagi mak je. Habis-habis tak ada apa tak. Terima kasih tak. Mak je. Mak pun mak lah tuan-tuan. Kita bukan pilih duit. 2 minggu lepas depa umum, mai syarikat buat telekung. Ustaz, kami lantik ustaz sebagai duta telekung, kami boleh tak? Saya kata, saya sembahyang tak pakai telekung. Tak boleh tak, kami tahu, tapi kami nak buh juga Ustaz Kazim punya telekung. Boleh buat mempat. Isteri ustaz 4 ke? Tak Anak perempuan saya 3, isteri seorang. Saya nak suruh mereka try lah. Mereka kata on, saya on. Bila isteri saya on, saya pun sign. Lah dah terbit dah telekung Ustaz Kazim. Susah ke saya? Tak lama lagi iklan tepi jalan tu. Besar iklan tepi highway. Nak mak teringin nak pakai telekung Ustaz Kazim. Tak lama ada tak? Tak apa kena-mengena saya dengan telekung saya pun tak tahu. Sebab tu tuan-tuan, sedekah. Saya tak pernah nak fikir tuan-tuan nak buat sekolah saya. Tak nak saya fikir. Bila saya buat sekolah tu, Tuhan bagi macam-macam. Anak yatim ada, fakir miskin ada, orang tua ada, mu'alaf ada, orang gila ada, etis ada, pondan saya bela, LGBT saya bela, semua ada. Baru ni satu orang yang memperjuangkan pahaman apa tu, duk tulis dalam blog dia macam-macam, pahaman dia pelik. Saya panggil dia mai sekolah, tengok sekolah, teriak dia tuan. Padahal dalam Facebook dia, pahaman dia pun kita kata dia ni Islam tak Islam. Jadi jangan kita takut buat kerja. Dan yang keempat, yang terakhir, wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Tolaklah kejahatan orang dengan kebaikan. Yang ni boleh selesaikan masalah kita. Jangan dendam-dendam. Wal afina 'anil nas, maafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah suka pada orang yang berbuat baik. Dah. Sebab itu Allah Ta'ala sebut perkara yang kedua yang manusia teringin nak buat baik sebelum dia mati ialah amal soleh. Nombor 1 sedekah, nombor 2 soleh. Jadi jangan tangguh-tangguh tuan-tuan sebelum kita mati. Sebelum kita mati, jangan tangguh-tangguh, buatlah amal soleh.
setahun tuan-tuan, setahun dalam 2018 itu sampai lah saya tak tidur malam. Dah setahun dah direct tak tidur malam. Duduk dalam rumah, duduk menung, pasang Quran, baca Quran, anak-anak tidur, isteri tidur, saya duduk menung. Bila saya pergi ceramah mana-mana, duduk dalam hotel, buka tingkap, tengok kereta, bukan tidur. Setahun tak tidur. Saya kira betul-betul. Doktor bagi ubat tidur, saya makan, lagi tak tidur, saya bagi balik kat doktor tu, bagi kat orang lain. Tuan-tuan bayang kalau tuan-tuan tak boleh tidur. Sebab doktor tak tahu sebab apa saya tak boleh tidur. Doktor kata saya kena pergi jumpa pakar psikiatrik di Hospital Tanjung Rambutan. Tuan-tuan ingat saya gila? Saya pun gelak bila doktor cakap, Datuk, you kena jumpa pakar psikiatrik Tanjung Rambutan. Saya tak, you bukan gila lah Datuk. Kita nak ajar you supaya shut down you punya otak. Sebab otak saya tak boleh berhenti berfikir. Baik, sejak bila yang saya jadi macam ni? Sejak saya kena santau. Bila? Kalau tuan-tuan duduk di Matang Jangguih, Masjid Batu, tuan-tuan mesti kenal saya. Tahun 96 saya duduk mengajak Masjid Batu, Masjid Matang Jangguih. Berapa bulan saya tak mengajak, saya kena santau. Sekali, dua kali, tiga kali, empat kali. Bermula tahun 97, 96 saya muntah keluar darah. Satu baldi itu tuan-tuan, isteri tadah baldi. Mula-mula besen, lalah baldi timba. Lepas tu dia main mengarut. Saya tak boleh makan, tak boleh tidur, badan jadi susut. Dada saya ni sakit, masuk hospital, doktor operate. Sebab saya tak boleh buang air kecil. 30 hari saya tak boleh buang. Ceramah tapi kencing tak boleh, duk tebuk sini. Masa tu ceramah bukan pakai baju macam ni, pakai jubah serban dulu tahun 90-an. Padahal dalam jubah tu ada pek air kencing. Jadi hak mana pakai jubah ni cek tengok ada apa. Kalau percaya tak pek air kencing apa tuan. 30 hari doktor operate. Bila operate belah perut ni tuan-tuan, tak ada apa. Tak ada apa. 4 kali operate. Masuk MRI, masuk segala benda. Daripada 97 sampai 2011. 2000 tu tuan-tuan, 2001 datang makcik, pakcik, suami isteri mai jumpa saya, mai nak minta maaf sebab saya pindah rumah lain. Mereka mai minta maaf. Dia kata, Ustaz, kami yang santau Ustaz, kami mai nak minta maaf. Saya jawab, saya dah tahu lama lah. Bukan 6 orang ke yang santau saya? Ustaz tahu daripada mana? Waktu saya sakit, saya balik kampung mertua saya di Bukit Raya, Kedah. Berubat di Kedah, Bukit Raya. Masa tu saya tak makan dah. Orang masjid datang baca Yasin. Saya bila tak boleh lupa orang masjid mai. Yang tu imam semua mai. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Ada lagi Tanzilal Azim. Dia boleh berhenti pula. Nak tengok ada nyawa ke tak. Tu punya teruk lah, kurus kering lah. Satu malam saya mimpi ada satu orang, dia kata, besok kamu cari benda ni,
mandi, insya-Allah sakit kamu hilang. Dia ambil paku, dia baling kat dinding, 6 paku, 6 gambar, 1 perempuan, 5 lelaki. Depa ni yang buat hang 6. Patut Piramli buat 6 jahanam, betul-betul ada 6. Saya pun bangun tuan-tuan pukul 4, kejut orang rumah, tulis esok cari. Pukul 11 pagi esok tuan-tuan, lepas mandi tu saya boleh duduk, boleh minta nasi. Lapar lah, 8 bulan tak makan ni. Sejak tu lah yang saya bangun, tapi saya sakit. Asal nak pergi ceramah saya pengsan, asal nak keluar rumah pengsan. Macam-macam ustaz mai berubat, masuk pakar pun tak tahu nak buat apa. Pasal apa boleh pengsan. Saya pergi belajar ngaji berubat di baling. Ustaz tu kata, mu ni bodoh, nama je ustaz bodoh. Bodoh pun bodoh lah, nak kata apa. Ustaz pondok, tok guru pondok, mu bodoh. Mu tahu tak jin tu apa? Jin hak demo harta dekat mu tu supaya mu tak pergi ceramah. Jadi bila mu kata mu nak pergi ceramah, jin kacau mu. Habis tu nak kata apa? Bodoh sungguh mu ni. Janganlah cakap nak pergi ceramah, cakaplah lagi benda lain, main bola ke apa ke. Saya pun balik tuan-tuan, besoknya driver datang, ustaz main bola, jom. Tapi pakai jubah, relax jalan tuan-tuan, tak pengsan pun. Rupanya jin tu dia ditugaskan jangan bagi kita ceramah. Bila sebut ceramah, pengsan kita. Kena sebut benda lain, pergi makan tom yam ke apa ke, lega. Loh, tu nama dia jin ni, luah bendoi. Bodoh pun jin tak. Saya lah bodoh. Saya belajar perubatan, saya belajar berubat. Sebab pada masa tu orang tak mau ajar saya, orang tak mau tolong saya. Sebab bila mereka tolong, mereka sakit. Sampailah saya nak pindah rumah, suami isteri ni datang mai peluk saya minta maaf. Saya cakap, saya dah lama dah tahu kakak benam yang buat. Ustaz tahu dari mana? Saya tahu. Mesti dia berkata saya nujum 4 belalang. Bukan 6 orang ke saya tanya. Ustaz tahu daripada mana? Saya tahu. Saya maafkan abang dunia akhirat. Dia peluk saya. Yang tak peluk saya isteri dia. Dan dia lepas tu dia jadi driver saya. Bila saya ceramah, dia bukan duduk depan, dia duduk sebelah saya, duduk salin. Padahal dia yang santau, upah dia RM30,000 untuk santaukan saya. Lah tuan-tuan, jadi driver, jadi kawan. Anak dia dapat cucu, saya cukui jambui cucu dia. Anak dia kahwin, saya yang mai uruskan. Sampailah dia mati, saya mandi mayat dia. Kenapa yang saya buat macam tu? Sebab Allah sebut dalam Quran, balaslah kejahatan orang dengan kebaikan. Allah Ta'ala kata, kesudahan kamu mesti bagus. Saya pegang Ar-Ra'du ayat 22. Memang tuan-tuan, tak senang, tak susah nak maafkan orang. Ada yang senang, ada susah. Tapi maafkan saya. Lain-lain Tuhan bagi pada tuan-tuan. Saya sakit jantung di Kelantan. Saya rebah depan orang ramai. Klinik sebelah tu ya, ambulans dah ada. Bayangkan kalau saya rebah lautan, orang usung bola ambulans terus pergi. Besok bila nak buat, doktor kata malam tu, doktor kata saya tak ada sakit jantung, saya sihat, saya cuma penat. Walau dalam TV, dalam YouTube, dalam Facebook dah kata lah Ustaz Kazim mati, heboh lah.
Saya tak mati. Doktor kata saya sihat. Doktor bawa lari saya pergi ke belakang sebab kameraman semua datang dah. Ustaz Kazim meninggal. Ustaz tak ada jantung, ustaz sihat. Besok pagi mereka buat bagi, rupa-rupanya saya ada 3 saluran tersumbat. 99.9% tersumbat. 4 minit lambat, innalillah. Sampai sekarang saya masih tengiang-ngiang lagi tuan-tuan. Saya duduk atas katil mereka duk buat saya tu. Doktor masuk daripada bilik, luar bilik. Doktor tu bagi tahu pada datuk yang buat jantung saya. Datuk, pesakit di luar tak nak buat operation. Dia berikan stand tadi pada Ustaz Kazim. Alhamdulillah. Dalam saat genting, orang tu sedekah stand spring dia bagi kat saya. Boleh bernafas saya daripada 3 yang tersumbat. Doktor cakap kalau 4 minit tak ada tuan-tuan, mati saya. Darah apa pun tak ada, oksigen apa pun tak ada. Sebab tu saya akan ajak semua orang bersedekah. Sebab saya dah rasa dah macam mana hebatnya kuasa bersedekah. Allah Ta'ala tolong kita di saat kita sangat memerlukan dan orang lain tak boleh tolong kita. Saya dah rasa tuan-tuan. Sebab tu selepas kejadian itu lagi kuat saya cari duit untuk buat sekolah, bagi elok-elok, bagi anak-anak yatim makan semua ni. Sebab saya dah rasa dah nikmatnya tuan-tuan Allah Ta'ala tolong. Macam mana kalau kita tolong orang? Sehinggalah saya naik kapal cruise bulan April 2018. Rupanya ada satu lagi benda tak betul saya buat. Naik cruise 2018, turun di Pulau Pinang, kawan saya Ustaz Mukhtar Ibrahim, muka dia pucat lesi, muntah. Saya kata kamu ni mabuk ni, mabuk laut. Dia balik ke Ipoh, isteri dia telefon, Ustaz Mukhtar ni masuk ICU. Sakit apa? Jantung lah. Ingat dia mabuk laut. Seminggu dia masuk, dia meninggal. Kalau tuan-tuan tengok dia meninggal, orang dia perut boroi, besar perut boroi, tak ada anak. Bila saya mandikan mayat dia, perut dia kempis tuan-tuan. Loh, menangis saya. Orang dia gemuk boroi, bila mati kempis perut. Jadi abang-abang yang mana boroi minta mati, tengok kempis. Rambut ni botak habis ni. Ni tak ada bulu apa ni. Dia buang habis. Saya tanya kat isteri dia, bila dia buang semalam? Dia kata dia nak pergi jauh, dia buang habis. Lah, kuku-kuku ni bersih ni. Tak payah saya nak cuci dah, telinga-telinga ni bersih. Ni mayat arwah Ustaz Mukhtar. Tuan-tuan, dia minta keluar daripada hospital. Dia kata dia nak mati di rumah. Doktor tanya saya, Datuk macam? Baliklah doktor, bagilah dia. Dia balik 2 malam, dia meninggal tuan-tuan lepas subuh. Dia cakap dekat isteri dia, dia nak sembahyang subuh, dia nak jadi imam, dia nak pakai jubah yang paling cantik sekali, kopiah yang paling putih sekali, serban paling putih. Isteri bagi pakai kat dia, dia jadi imam sembahyang. Lepas tu dia duduk tepi tingkap, dia buka tingkap, dia tengok tingkap. Duduk tepi tingkap, dia kata, abang, pasal apa buka tingkap? Nyamuk ni awal lagi, pukul 6.30 awal lagi. Kawan abang nak ambil abang, duk tunggu dia. Dia nak bawa abang tepi tempat jauh. 6.40 meninggal. 6.40 meninggal. Subhanallah. Ada saya heran dia mati macam tu punya baik. Sampai boleh buka tingkap, duk tunggu kawan nak main.
nak bawa abang pergi tempat hijau cantik tempat dia, abang duduk tunggu, isteri tak faham, ingat kau nak pergi jogging. Meninggal 6.40, saya sampai rumah dia 6.50, meninggal lah. Tuan-tuan, sembahyang saya buka sekolah 2006, bermula 2006 sampailah tahun lepas, setiap bulan Ramadan kami buat qiyamul lail setiap malam. Malam pertama Ramadan tu buat dah qiyamul lail sampai habis, dan dia jadi imam setiap tahun, tak pernah miss qiyamul lail. Agak-agak dia jumpa tak Lailatul Qadar? Apa amalan dia? Daripada subuh tuan-tuan sampai ke isyak, kerja dia ialah mengajar Quran, menghafaz Quran, mendengar budak hafal Quran, mengajar Quran. 24 jam yang dia dengar ialah Quran, Quran, Quran. Bermula dia kerja dengan saya 28 tahun yang lepas. Saya tak heran kalau dia mati macam tu punya cantik. Jiwa dia, lidah dia, telinga dia, mulut dia, Quran, Quran, Quran. Tuan-tuan, lepas dia mati 10 hari bulan April 2018, disitulah saya berazam kesilapan saya. Apa kesilapan saya? Saya sorok ilmu. Saya sorok ilmu. Apa ustaz? Waktu saya kena santau, orang tak nak ubatkan saya pergi belajar ilmu perubatan. Dan ilmu-ilmu tu saya hanya amal untuk diri saya. Saya tak bagi ke orang lain. Lepas dia mati baru saya sedar, rupanya aku tak ajar pada orang lain. Bermula selepas itulah tuan-tuan, saya setiap kali saya ceramah, saya akan bagi petua ini, ayat ini, ayat ini, ayat ini, ayat ini. Sebab tu saya tak marah pada makcik dan pakcik yang santaukan saya. Kalau mereka tak santaukan saya pun tak tahu tentang benda-benda ni. Saya ucap terima kasih pula pada mereka. Terima kasih abang sihirkan saya. Saya dapat banyak ilmu daripada benda ni. Allahu Akbar. Jadi saya tutup malam ni dengan satu ilmu yang tuan-tuan boleh amalkan. Saya ceramah di satu tempat, dia berdiri dekat pintu, satu laki-laki, dia cekak pinggang mana. Saya kata dia ni sakit mental ke apa, tapi saya tak peduli. Orang lain semua tengok saya, bukan tengok dia. Dia duduk situ. Tiba-tiba dia menjerit, "Woi, sudah!" Oh, sudah. Baru orang tengok dia. Yang saya seronok, rela seorang pun tak tahan dia. Nak pegang dia agak-agak. Saya kata, abang jangan menjerit. Dalam masjid tak elok menjerit. Mai sini, mai. Dalam dia mai itulah tuan-tuan, saya baca satu doa. Bila dia mai, dia tegak di situ. Abang nak apa? Nak peluk. Oh, peluk. Oh, mai peluk. Duduk. Sampai habis duduk tuan-tuan. Dah habis ceramah baru saya tepuk dia. Dah abang, pergi balik. Balik. Satu suami mengamuk bawa kapak hambat anak dia. Isteri dia ajak saya selamatkan anak-anak dia. Saya kata tu bukan kerja saya kak, tu kerja polis. Tolonglah ustaz, suami saya ni duk gila mengamuk. Saya pakai jubah api, patah balik. Buatnya dia hambat aku lagu mana? Jubah tukang seluar pula. Saya tengok dia pakai kain tola tuan-tuan, duk begini, duk hambat anak dia. Saya bagi salam, saya baca satu doa. Dia tengok saya, Ustaz Kazim. Dia lempak kapak, dia peluk saya. Saya pun duk peluk sambil sepak kapak tu. Buatnya dia tunduk, dia kapak belakang kepala saya. Innalillah saya tuan-tuan. Jadi ayat ini bukan setakat dengan manusia yang panah bara, yang nak pukul, yang mengamuk. Samsing jalan raya tuan-tuan nak pakai, dekat binatang pun tuan-tuan boleh pakai. Saya pergi Setiawan, anjing main menyalak saya, main kejar saya. Saya singgah dekat sesi minyak. Sesi minyak tu dah tutup pukul 12. Saya pergi tandas buka.
Anjing duk main kongkong ambu anjing ni menatang sungguh. Takkan anjing orang kot. Saya kata kat PA saya, hang tengok aku baca satu ayat, anjing ni buat apa? Lepas saya baca tuan-tuan, anjing tu lari duk jauh, duk tengok muka saya. Jadi malam ni saya nak ajar pada tuan-tuan, kalau tuan-tuan jumpa orang samsing, kalau tuan-tuan jumpa orang panas baran, akak-akak jumpa suami yang garang, anak-anak yang degil, saya syorkan tuan-tuan baca surah Toha ayat 55. Baik, sekarang ikut saya baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Jadi malam ni saya ajar satu je ilmu pada tuan-tuan. Nak yang lain buka YouTube banyak ke. Cuma saya tak ijazahkan pada tuan-tuan. Jadi kalau tuan-tuan nak, baru ni daripada Kepung datang nak baca doa yang saya ajar dalam YouTube. Saya kata baca, saya dengar. Jadi malam ni tuan-tuan dah baca, insya-Allah. Bacalah ayat ni, mudah-mudahan lembutlah hati orang yang samsing, yang belagak, yang ajak bertumbuk, yang ajak bergaduh dan sebagainya. Mudah-mudahan ada keberkatan dalam amalan kita dan ilmu yang kita sampaikan pada malam ini. Bagi tuan-tuan yang nak melawat sekolah saya, dipersilakanlah melawat. Sebab sekarang saya sedang buat asrama untuk da'i. Saya lagi 2 tahun cukup 50. Lagi 2 tahun 50. Saya rasa saya makin tua, dah tak relevan dah kot. Tak relevan dah nak ceramah ni. Muka macam saya pun rasa susah nak masuk TV lah. Muka tak handsome dah. Orang TV ni nak muka ada value, saya dia tak ada value. Jadi saya akan melatih penceramah. Jadi kalau tuan-tuan nak masuk akademi da'i saya, bermula selepas hari raya puasa, boleh hantar dah. 18 tahun ke atas, lelaki sahaja. Saya akan ajar kepada dia cara berceramah, cara-cara macam-macam. Sebab saya rasa saya dah tak bolehlah nak pergi jalan jauh kot. Tua lah, bagi orang lain muda pula. Saya nak jaga sekolah pondok saya. Dulu saya mengajar di Astro, saya mengajar di TV3. Sekejap sangat, 4 bulan habis, 3 bulan habis. Yang ni saya nak ajar 3 tahun. Jadi siapa yang nak hantar anak dia, dipersilakan. Dan bagi siapa yang nak duduk di pondok saya, pondok ada kekosongan 18 buah pondok. Jadi siapa yang tak mau dah duduk di rumah nak mengaji, buat surat dan kita akan panggil temu duga. Yuran pondok RM40 saja. Duduk sampai bila? Sampai mati. Dipersilakan. Baik, bagi tuan-tuan yang nak tolong sekolah saya, di belakang tu ada jualan produk Pusat Pendidikan Al-Barakah. Gilah dapatkan apa benda, madu ke, kepiah ke, apa ke, jus durian Belanda ke, pilah beli. Makcik tadi nak telekung Ustaz Kazim pun ada di belakang tu. Saya hadiahkan pada tuan-tuan yang datang malam ni postcard percuma. Jadi tak ada, lepas ni tak ada gambar-gambar lah. Pergi ambil postcard tu, dah ada gambar saya tu, serupa ya. Dan yang mana yang beli jus ni, saya hadiahkan pada tuan-tuan sekaki payung yang ada gambar saya. Jadi kalau panas hujan, insya-Allah buka payung, Ustaz Kazim memayungi. Jangan cakap abang tak payung. Terima kasih jawatan kuasa masjid, terima kasih jemaah. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.